Baik. Baik, sebelum ini sebenarnya kita dah masuk yang bahagian pertama iaitu kita dah masuk tentang Kesultanan Melayu Melaka. Kita dah lihat sebelum ini berkaitan dengan kegemilangan. Kegemilangan seperti kita tahu Melaka telah dibuka oleh para Meswara pada tahun 1400 dan juga kita belajar hari itu tentang bagaimana ianya telah pemilihan lokasi yang strategik oleh para meswara kerana laluan perdagangan, kerana bentuk muka bumi, kerana ada benteng pertahanan dan juga terlindung daripada angin monsun. Itu yang kita pelajari pada kelas sebelum ini. Hai Cristiano. Kemudian kita lihat tentang kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka di mana kita telah pelajari tentang kegemilangan tu faktor-faktornya kerana kepimpinan raja. Di mana kita lihat kepimpinan raja tu iaitu berkaitan dengan dia raja-raja mereka berketurunan Raja Palembang. Macam cikgu tunjukkan dalam video tadi iaitu bermula dengan Sultan Muzaffar, kemudian Sultan Mansur, kemudian Sultan Alauddin Riyad Shah dan juga Sultan Mahmud Shah. So ada 4 itu yang terkenal. Dan mereka menjalankan peranan mereka dengan baik. Kemudian kita juga belajar tentang ada kedaulatan dan alat-alat kebesaran dan juga kita belajar tentang kewibawaan Sultan-Sultan Melaka pada waktu itu. Dan kita juga telah pelajari tentang sistem pembesar 4 lipatan. Di mana kita tahu bahawa pembesar berempat inilah dia yang kita belajar baru-baru ni, iaitu pembesar berempat, pembesar berlapan, 16 dan juga 32. So itu sistem pembesar 4 lipatan. Dan antara tugas-tugas pembesar yang akan membantu sultan iaitu dengan menjaga keamanan, mengutip cukai, kemudian membekalkan tenaga tentera untuk ketika perang dan pelbagai lagi. Dan inilah yang kita bincangkan pada minggu lepas kan, iaitu tugas bendahara tu sekarang ni macam siapa? Bendahara tu sekarang ni macam Perdana Menteri. Kemudian penghulu bendahari ni macam siapa sekarang ni? Penghulu bendahari dari kewangan. Menteri Keuangan, betul. Kemudian juga kita belajar tentang Temenggung. Temenggung tu sama seperti Ketua Polis Negara. Begitu juga Laksmana. Laksmana tu sekarang ni seperti Panglima Angkatan Tentera Laut. Jadi kita telah belajar keempat-empat pembesar berempat ini. Baik, yes. Ya, kita dah belajar. So ini revision sajalah. Jadi sekarang ni kita akan masuk kepada sistem perundangan. Baik, Melaka ni sesebuah negara yang hebat ya. Sebuah negara yang dikatakan sebagai sebuah negara yang aman, makmur. Dia mesti ada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, habis, hancur. Sebab rakyat akan banyak melanggar undang-undang. Jadi, zaman Melaka pun ada undang-undang tau untuk mengekalkan keamanan negara. Iaitu menggunakan 2 undang-undang yang sangat tersohor. Tersohor ni terkenal lah. Seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Kalau orang tanya Malaysia sekarang ada undang-undang? Ada. Iaitu kita menggunakan Perlembagaan Malaysia. Dan juga ada undang-undang di peringkat persekutuan dan undang-undang di peringkat negeri. So kita ada undang-undang untuk mengekalkan keamanan. Zaman Melaka dulu ada juga. Ada 2. Iaitu yang pertama Hukum Kanun Melaka. Yes. Hukum Kanun Melaka ini mula ditulis semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Hukum Kanun Melaka ni adalah satu buku yang satu undang-undang yang ditulis dalam tulisan Jawi. Dan juga undang-undang ini disusun semula secara teratur semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Sultan yang keempat. Yes, betul, macam teks Sulalatus Salatin. Yes. So undang-undang ni, Hukum Kanun Melaka ni ada 44 fasal. Fasal ni maksudnya 44 perkara. Kena faham 44 fasal tu maksudnya 44 perkara. Iaitu berkaitan apa? 44 perkara berkaitan hak keistimewaan, tanggungjawab raja dan juga para pembesar.
Yes, so ada 44 perkara. Dan juga itu 44 okey. Sebenarnya kalau di peringkat perlembagaan negara kita ada 164 perkara. Di peringkat perlembagaan Malaysia 164 perkara. Ini baru 44. Sikit. Yes. Okey. Yes, okey. Dan hukum Islam juga terdapat dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan ada undang-undang jenayah, ada undang-undang tentang urusan jual beli dan kekeluargaan. Baik, bagus soalan Aril Lutfi. Fasal tu apa? Fasal tu ialah perkara. So perkara pertama, fasal pertama. Perkara kedua, fasal kedua. Perkara ketiga, fasal ketiga. Itu maksud fasal. Iaitu perkara. Okey. Baik. Ya, perkara-perkara berkaitan dengan pentadbiran negara. Ya, itu dipanggil fasal. Okey. Dan hukum kanun Melaka ini dapat mewujudkan keamanan dan menjamin keselamatan rakyat. Jadi jenayah di dalam negeri Melaka itu dapat diatasi dengan baik dan terurus. Macam kita sekarang lah kan. Kalau bayangkan kalau negara kita tak ada undang-undang, sebagai contoh ada yang nyatakan sebagai undang-undang SOP. Yes, betul. Undang-undang berkaitan COVID-19, peraturan-peraturan berkaitan dengan kawalan penyakit. So kita tidak boleh keluar tanpa ada face mask. Kemudian kita perlu register kalau untuk masuk mana-mana premis kita kena register, okey. Kemudian kita kena basuh tangan. So itu adalah undang-undang peraturannya. Kalau tak ada tu habis. Okey, habis tunggang langgang pun. Okey. Baik. So soalan ada tanya, nakhoda tu apa cikgu? Baik, nakhoda tu sebenarnya adalah kalau sekarang dipanggil kapten kapal. Okey, nakhoda tu ialah kapten kapal. Maknanya ketua di atas kapal itu dipanggil nakhoda. Lanun bukan. Okey, semua kapal akan ada nakhoda. Okey, nakhoda. Dan nakhoda tu adalah kapten kapal. So sebenarnya kapten bukan bahasa Melayu. Kapten adalah bahasa Inggeris. Bahasa Melayu yang betulnya adalah dipanggil sebagai nakhoda sebenarnya. Yes. So lanun tu wujud ya. Yes, yang lanun tu wujud. Bukan nak Honda pandai. Nakhoda. Ya, macam cikgu lah Captain Jack Sparrow. Lebih kurang lah. Okey, baik. Kemudian, kita lihat juga, selain daripada hukum kanun Melaka, Melaka ada Undang-Undang Laut Melaka. Okey, Undang-Undang Laut Melaka. Okey. Okey, mula-mula. Okey, ada yang tanya, Lanun ada harta ke? Lanun sebenarnya perompak. Okey, perompak di lautan. Itu dipanggil Lanun. Okey. Baik. Nakib tanya, Mahmud Shah ke Muzaffar Shah dulu? Okey, sebenarnya susunan dia begini. Susunan 4 orang Sultan Melaka yang terkenal bermula dengan Sultan Muzaffar, kemudian Sultan Mansur Shah, kemudian Sultan Alauddin Riayat Shah dan yang terakhir Sultan Mahmud Shah. Ingat Muzaffar, Mansur, Alauddin dan Mahmud. Okey, Muzaffar, Mansur, Alauddin, Mahmud Shah. So itu susunan 4 sultan tu. Okey. Lanun asal daripada mana? Mana-mana pun ada. Okey, Lanun ni mana-mana pun ada. Okey, even di barat pun ada, even di Europe pun ada, even di Asia pun ada. Lanun tu perompak. Okey. Baik. Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ini ditulis semasa zaman Sultan Mahmud Shah. Ya, Lanun masih ada lagi sampai sekarang. Ada. Okey, ada. Okey, Undang-Undang Laut Melaka ditulis semasa zaman Sultan Mahmud Shah bertujuan untuk menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan. Okey. Baik. Kemudian undang-undang yang mengandungi 25 fasal. Okey, Undang-Undang Laut Melaka tak banyak. 25 perkara sahaja, 25 fasal. Ini menerangkan tentang peraturan-peraturan di laut, okey, tertib berniaga dan juga tata cara berjual beli. Tata cara berjual beli ni maknanya apa? Cara-cara untuk berniaga. Jadi itu ditulis dalam Undang-Undang Laut Melaka. So, kandungannya juga berkaitan tanggungjawab nakhoda. Nakhoda tu macam cikgu mentionkan tadi, kapten kapal.
Kemudian anak-anak kapal tu maknanya kelasi lah. Okey, anak-anak kapal ialah kelasi kapal ya. Kiwi ni adalah orang-orang yang menjadi penghantar di antara kapal dengan pelabuhan. Kadang-kadang kapal yang terlalu besar menyebabkan dia berlabuh, tapi dia berlabuh agak jauh daripada pantai. Jadi akan ada sampan-sampan kecil, bot-bot kecil yang dibawa oleh orang-orang Kiwi. So orang Kiwi inilah yang akan ambil barang daripada kapal besar, bawa naik, kemudian pergi ke pelabuhan. So itulah dia orang-orang Kiwi. Ya, dipanggil orang-orang Kiwi yang menghantar barang-barang daripada kapal bawa ke pelabuhan. Baik. Syah Bandar, bagus. Syah Bandar, ada pertanyaan tentang Syah Bandar. Take note benda ni ya. Baik, Syah Bandar sebenarnya adalah pengurus pelabuhan. Maknanya pelabuhan tu mesti ada pengurus. So Syah Bandar ialah pengurus pelabuhan, di mana pengurus pelabuhan ini bukan seorang. Kadang-kadang ada 5 orang. Dalam Kesultanan Melayu Melaka dulu, ada hampir 7 hingga 9 orang Syah Bandar. Kenapa dia ada ramai? Kerana Syah Bandar ini dia pengurus pelabuhan sahaja. Pelabuhan saja di pelabuhan. Dan apa dia buat? Iaitu ada pengurus pelabuhan untuk menguruskan para pedagang daripada India sahaja. Ada Syah Bandar untuk menjadi pengurus pelabuhan bagi pedagang-pedagang dari China sahaja. Ada yang menguruskan bagi pedagang-pedagang Eropah sahaja. Ada Syah Bandar untuk menguruskan pedagang-pedagang daripada kerajaan Tanah Melayu sahaja, kerajaan alam Melayu sahaja. So dia based on kepada para pedagang. Nampak tak kebijaksanaan pengurusan pelabuhan Melaka, di mana dia tahu pelabuhan Melaka tu didatangi oleh pelbagai ceruk pedagang-pedagang di seluruh dunia. So dia mesti sediakan syah bandar yang berbeza untuk menguruskan pelabuhan dan menguruskan para pedagang. Memang hebat, interesting. Itu kebaikan mereka, kebijaksanaan mereka. Itu dipanggil syah bandar, iaitu pengurus pelabuhan. Okey. Sebab itu kalau kamu lihat sebab itu Laksmana Hang Tuah dia mendapat taraf yang lebih tinggi kerana dia boleh menguasai 7 bahasa. 7 bahasa, dia boleh bercakap dengan semua para pedagang. 7 bahasa itu hebatnya Hang Tuah. Anak kapal ni kelasi. Okey, anak kapal ni ialah dipanggil kelasi, iaitu para pekerja yang berada di atas kapal. Itu dipanggil anak kapal. Okey, para pekerja yang bekerja di atas kapal. Betul. Dia boleh berkomunikasi dengan semua pedagang. Sebab Hang Tuah boleh bertutur dalam 7 bahasa. Baik. So, bila ada Undang-Undang Laut Melaka ni, maka undang-undang ini menyebabkan aktiviti perdagangan berjalan dengan lancar dan adil. Keadaan ini memberikan keyakinan kepada para pedagang untuk singgah dan berlabuh di Melaka. Nampak di sini, Kiwi ialah saudagar yang menghantar dan menyebarkan barangan mereka untuk diperdagangkan. Mereka menyewa petak tempat letak barangan di dalam kapal atau perahu. Sekiranya Kiwi tidak berlayar bersama-sama, tempatnya akan digantikan oleh wakilnya yang dikenali sebagai Maula Kiwi. Macam tu, itu fakta tambahan lah. Yes. Baik. Seterusnya, okey, kita dah ada 2 undang-undang bertulis, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Sekarang ni kita akan lihat satu lagi undang-undang, iaitu Undang-Undang Adat. Undang-Undang Adat ni dia bukan undang-undang bertulis. Dia bukan. Dia undang-undang turun-temurun. Turun-temurun ya. Kesultanan Melaka juga menggunakan undang-undang adat dalam sistem pemerintahannya. Adat ini dikenali sebagai adat Temenggung. Dan adat Temenggung ni diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan berkaitan dengan sistem pemerintahan, pewarisan takhta, perkahwinan, pewarisan harta dan perundangan. So, contohnya berkaitan dengan sistem penggantian sultan, iaitu nak gantikan sultan, takhta kerajaan akan diwarisi oleh anak lelaki yang sulung. Kalau raja
ada anak dan anak yang sulung tu, anak yang pertama itu adalah anak lelaki, maka anak lelakinya akan menggantikan sultan itu untuk menjadi sultan seterusnya lah. Yes, pemerintahan memang berasaskan keturunan diraja. Kalau anak raja ambil anak angkat pun tak jadi. Anak angkat tidak diterima. Kalau sultan tak ada anak laki, maka dia akan berikan kepada sama ada adik dia, iaitu adik sultan, ataupun juga akan diberikan kepada anak saudaranya yang lelaki. Tu boleh. Tetapi dia di kalangan keluarga diraja tu juga. Keluarga diraja tu juga. Jadi tak ada lagi orang-orang biasa macam kita ni, nak jadi raja, tak ada. Kita boleh jadi raja. Boleh. Semua boleh jadi raja. Korang nak jadi raja? Semua orang berpeluang untuk jadi raja. Bila? Iaitu raja sehari. Raja sehari tu bila? Bila kamu kahwin lah. Bila kamu kahwin, pada hari perkahwinan kamu tu, kamu jadi raja lah. Makan orang hidangkan, pakaian orang sediakan. Okey. Jadi kamu raja. Cikgu dah kan? Kau ni Farid Hamzah, macam-macam kau tanya, pelik-pelik lah. Okey, baik. Seterusnya. Okey, kemudian raja-raja membenarkan, mengamalkan sistem pemerintahan beraja, kuasa tertinggi terletak di tangan sultan atau raja, dan ini membolehkan sistem pewarisan takhta itu berlaku secara teratur lah. Itu penting ya. Baik. So kepemimpinan raja yang berwibawa, sistem pentadbiran mantap, kemudian kesungguhan melaksanakan sistem undang-undang, inilah yang membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melaka. 3 raja yang berwibawa, pentadbiran yang mantap, kemudian undang-undang. Ini membawa kepada gemilangnya Melaka. Wujudlah kestabilan politik, kemakmuran ekonomi. Kemakmuran maksudnya apa? Kekayaan ekonomi, kemewahan ekonomi. Dan kesejahteraan hidup rakyat. Yes, betul Dan. Okey, betul. Okey, jadi kita lihat sewajarnya setiap rakyat Malaysia perlu mematuhi dan mendaulatkan undang-undang demi keamanan dan kesejahteraan negara. Betul. Kalau macam sekarang ni kan, undang-undang menyatakan bahawa kita semua tidak boleh keluar, kena kuarantinkan diri. Yang keluar pun hanya 2 orang sahaja. Kemudian kalau keluar pun kena pakai mask, kena ikut SOP jarak semua kan. Itu adalah kita perlu patuhi supaya demi keamanan dan kesejahteraan negara kita. Siapa lagi yang nak patuhi undang-undang berbanding selain daripada kita? Kita kan rakyatnya. Alright. So, adat Temenggung, tahukah anda bahawa adat Temenggung ni adalah undang-undang adat yang diamalkan semua negeri Melayu, bukan sahaja Melaka, tapi di Perak, di Selangor, di Johor, di Kelantan, Terengganu, semua amalkan adat Temenggung kecuali Negeri Sembilan. Sebab Negeri Sembilan mengamalkan adat Perpatih. So ada 2 adat. Ada 2 adat. Adat Temenggung, adat Perpatih. Adat Temenggung diamalkan di semua negeri, negeri Melayu kecuali Negeri Sembilan. Negeri Sembilan sahaja amalkan adat Perpatih. Itu fakta yang kamu kena tahu ya. Kamu akan belajar tu nanti, adat Temenggung, adat Perpatih. Yes. Baik. Dikatakan Melaka, kita sambung seterusnya. Dikatakan Melaka ni gemilang. Baik, daripada sudut mana gemilangnya Melaka ni? Kita lihat kegemilangan kerajaan ini dapat dilihat daripada aspek apa tahu? Pembentukan Empayar Melaka. Kemunculan dia sebagai pusat penyebaran agama Islam, kemudian pusat perdagangan, serta kejayaan menjalinkan hubungan luar dengan kerajaan lain. Baik. So, kegemilangan Kesultanan Melaka juga dapat dibuktikan dengan kemunculan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Lingua franca ni maknanya apa? Bahasa yang dituturkan dalam perdagangan.
Dan sebanyak 84 bahasa dipertuturkan di Melaka. 84 bahasa dituturkan, digunakan di kerajaan Melaka. 84 jadi memang banyak, okey, maknanya ramai orang-orang, tak kiralah daripada barat, daripada China, daripada timur, semua okey datang. Okey. Baik. Okey, Sarawak dan Sabah juga amalkan adat Temenggung apabila mereka berada di bawah pemerintahan kerajaan Brunei. Sebab Sabah dan Sarawak dulu di bawah kerajaan Kesultanan Brunei, maka Kesultanan Brunei juga mengamalkan adat Temenggung. Yes. Dulu dulu. Jadi itu yang berlaku. Baik. Kita lihat pertama sekali kita nak tengok tentang Melaka ni yang empire-nya luas. Empire Kesultanan Melaka ni meliputi seluruh semenanjung Tanah Melayu dan kawasan pantai timur Sumatera. Jadi empire ini ada yang tanah jajahan, ada juga yang naungan. Kegemilangan empire luas ini dapat dilihat daripada aspek cara pembentukan, kepentingan dan struktur pentadbirannya. Kita lihat dulu cara pembentukan empire. Ini gambaranlah perkahwinan Sultan Melaka dengan Puteri Majapahit. Ini gambaran saja ya. Kita lihat penaklukan. Penaklukan maknanya penjajahan. Melaka dulu buat penjajahan di mana penaklukan dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Kawasan taklukan, kawasan jajahan di semenanjung Tanah Melayu ni iaitu antaranya seperti Kuala Linggi di Negeri Sembilan. Kemudian Beruas, di Perak, Pahang, kemudian Terengganu, Kelantan. Semua ini dijajah oleh Melaka. Kemudian Melaka juga telah menakluk kawasan di Sumatera, iaitu di Siak, di Rokan, di Kampar dan juga di Rupat. Maknanya angkatan tentera Melaka dulu sangat kuat. Dan dipimpin oleh Laksmana yang hebat, iaitu Laksmana Hang Tuah. Ini sebenarnya Rokan. Rokan ni sebenarnya asalnya sebenarnya kalau dekat Malaysia Rokan kat Melaka pun ada, Rokan di daerah di Sumatera pun ada. Di Sumatera pun ada. Betul. Kamu tahu tak? Satu fakta di luar topik lah. Satu fakta. Sebenarnya dekat Sumatera ada satu kawasan dipanggil Kampung Kelatan. Kampung Kelatan. Kampung Kelatan tu sebenarnya apa tahu? Kerana dibuka di Sumatera kerana ada orang-orang Kelantan di Sumatera. Ada orang Kelantan di Sumatera. So Kampung Kelantan. Rokan tu nama tempat. Daerah di kawasan Sumatera. Jadi yes. So bermakna ada lagi. Yes, ada lagi. Jadi bermakna kalau kita lihat apa yang ada macam Kampar. Kampar ni di Sumatera. Even Kampar pun ada di Perak. Di Perak ada Kampar. Di Perak ada Kampar. Di Sumatera pun ada Kampar. Jadi yes, betul. Jadi itu nama tempat sahaja. Nama tempat. Jadi kesimpulannya kawasan-kawasan ini telah ditakluk oleh Kesultanan Melayu Melaka. Hebat tak? Hebat. Memang hebat besar. Kalau kita lihat kalau kita lihat mungkin cikgu cuba bawa kamulah tengok tempat-tempat tu nak. Sebab itu mood pun dah mood dah dalam flight dah ni. Kita terbang kejap. Boleh? Kita nak tengok kawasan-kawasan tu. Alright. Pasang seat belt, takut sekarang ada yang tercicir jatuh ke bawah nanti. So kita akan lihat di manakah sebenarnya Rokan ni semua sebenarnya nama tempat ni kan. So kita akan lihat. Baik. Kita akan lihat. Sekarang kita berada di atas Kuala Lumpur sekarang ni ya. Kita berada di atas Kuala Lumpur sekarang ni. Kita betulkan balik. Baik.
So kita sekarang berada di atas Malaysia sekarang ni. Yeah, free of charge. Yes. Yeah. Okay. Yeah, betul. Baik. Kamu bayangkan dulu daripada kawasan Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu ni semua sampailah ke Singapura bawah ni, semua ini adalah dulu dipanggil Melaka. Melaka. Kemudian di kawasan sebelah pantai timur Sumatera ini semua juga adalah dipanggil Melaka. Nampak ni? Ada Rupat Island, ada Bengkalis Island. Kan kita baru belajar tadi ada Rupat kan? Ni ada nama tempat Rupat. Rupat. Di situ rupanya. Ya. Yeah. Bukan tanah Melayu ke? Bukan. Yang ini tanah Melayu lah dulu. Kemudian kita ada ni di kawasan-kawasan Medan, Belawan, Pangkalan Indah, Aceh. Ini semua dulu separuh daripada Sumatera ini adalah kepunyaan Melaka. Yes, kepunyaan Melaka dulu ya. Hebat. Ni Siak Sri Indrapura, ini Riau, Riau Langgam, kemudian ada apa lagi? Ada Dumai, ada Rupat Island, kemudian kita ada naik ke atas lagi, ada Tanjung Balai, Indrapura, nampak? Ada Indrapura. Kita belajar baru-baru ni kan, Indrapura kan adalah satu bandar di satu kota di Champa, betul. Champa Indrapura kan. Dekat Sumatera pun ada Indrapura. Ada Indrapura. Begitu juga yang lain-lain. Nampak? So sebenarnya inilah di kawasan Melaka dulu ya. Kawasan Melaka keseluruhannya. Yes. Macam connected dengan Malaysia. Kita pun power dulu. Kita pun power dulu ya. So kalau kita lihat ada yang kata Singapura ni macam connected, tak connected pun. Cuma dia adalah sebuah pulau yang sangat-sangat berhampiran dengan Johor lah. Dan dipisahkan oleh Selat Tebrau. Selat Tebrau. Kan kalau kita tengok lagi dekat lagi memang ada laluan dia, nampak tu. Laluan air tu. Selat Johor tu kan. Itu laluan dia. Itu laluan air itulah menjadi sempadan antara Singapura dan juga Malaysia. Yes, betul. Dia terpisah dengan satu laut lah, dipanggil Selat Tebrau. Nampak? Ini Singapura. Nampak? So nampak rumah baik. Kan. Jadi kesimpulannya yang kita nak bagi tahu bahawa inilah dia kawasan yang dulu dipanggil Melaka. Dan kalau kita lihat punyalah besar macam tu kan, macam mana agaknya dia orang uruskan ya negeri yang besar ni. Macam mana dia orang uruskan negeri yang besar-besar ni. Hebat, memang hebat. Memang hebat ya. Melaka ada banyak raja? Tak ada. Setiap negeri-negeri yang kecil-kecil ni dia ada raja dan dia juga ada pemerintah-pemerintah pembesar-pembesar. So pembesar-pembesar tu yang akan report kepada Raja Melaka. Itu cara pemerintahan mereka. Sebab itu ada pembesar apa? Pembesar berempat, pembesar berlapan, pembesar ber-16, pembesar ke-32 kan. Itu tugas pembesar semua untuk apa? Untuk uruskan kawasan yang besar ni lah. Yes, betul. Tak pernah tengok pulau-pulau di bawah tu sebenarnya adalah pulau-pulau di kawasan Indonesia sekarang ni. Yes, antaranya iaitu Batam, Karimun Besar, Bulan Island, Bintan Island, Rempang Island. Ini semua adalah pulau-pulau di bawah penguasaan Indonesia. Ini dah masuk Indonesia. Yes. Tapi sebenarnya dulu nak cerita. Sebenarnya dulu ini semua dulu dipanggil Johor. Cerita terus terang. Ini semua dulu pulau-pulau ni semua Johor punya. Semua Johor punya. Betul.
Serius, ini semua Johor punya. Tapi oleh kerana perjanjian Inggeris Belanda, okey, yang kamu akan belajar dalam tingkatan 3 nanti. Perjanjian Inggeris Belanda lah menyebabkan kawasan Singapura dan bawah-bawah ni semua dipecah-pecahkan. Singapura jadi British punya dan pulau-pulau bawah ni menjadi Belanda punya. Belanda sekarang Netherlands. Belanda sekarang ni Netherlands. Kalau yang kat Liverpool tu ada apa? Van Dijk. Van Dijk tu kan pemain bola sepak tu kan. Kan. Jadi itu daripada Netherlands lah tu, Belanda lah tu. Itu dipanggil Belanda. Yes. Negara Belanda dulu diorang menjajah Indonesia dan akhirnya pulau-pulau ini bukan lagi Johor punya. Pulau-pulau ini menjadi Indonesia punya. Sayang. Pada pulau-pulau ni sangat-sangat strategik dan sangat bagus. Okay. Pemain bola sepak lah. Pemain bola sepak Liverpool tu yang bahagian defend tu. Okay. Dan itu sebenarnya. Dan kalau kita lihat ada yang bertanya tentang kenapa Singapura lagi kaya. Okay. Sebenarnya Singapura lagi kaya daripada Malaysia. Why? Because of Singapura adalah totally fokus kepada perdagangan. Dan dia sebenarnya adalah sebuah negara yang memang utamakan pelabuhan sahaja. So dia banyak terima cukai daripada pelabuhan. Itu sebenarnya. Kerana apa? Singapura adalah sebuah negara yang kedudukan dia sangat strategik. Kalau orang daripada walaupun negara kecil, okey, orang daripada pedagang daripada China, dia nak pergi ke barat, dia akan singgah Singapura. Pedagang daripada British, kapal-kapal British, kapal-kapal daripada Britain semua akan lalu pergi ke Singapura dulu. Ya, betul. Ya, betul. Malaysia pun sebenarnya hebat. Okey. Okey. Kalau sebenarnya Malaysia pun sebenarnya hebat. Cuma bezanya macam ni. Bezanya macam ni lah. Senang cerita okey. Kalau kita lihat ramai yang kata bahawa Malaysia tak kaya macam Singapura. Sebenarnya tak. Malaysia kaya. Malaysia kaya. Cuma dia macam ni. Just imagine Okay, just imagine. Bayangkanlah kamu diberi 1 juta. Let's say 1 juta. Kamu semua diberikan 1 juta dan kamu dikehendaki untuk menghias bilik kamu sahaja. Dan diberikan 1 juta lagi kepada bapa kamu. Okey, bapa kamu, ayah kamu untuk menghias rumah. Okey, mana yang lebih untung? Kamu ke bapa kamu? Okey. Mana lebih untung? Kamu ke bapa kamu? Tak. Bapa kamu dapat 1 juta tapi dia nak hias rumah. Bila dia nak hias rumah, dia akan apa? Dia akan terpaksa tambah itulah, tambah inilah, tambah itulah, tambah lampu lah apa semua kan. Tapi kalau diberi 1 juta pada kamu untuk menghias bilik kamu adalah kecil. 1 juta. Macam-macam kamu boleh buat. Betul tak? Kan kamu akan buat bilik tu masuk-masuk kosong je, tapi kamu buat sistem katil pun keluar, kemudian toilet pun keluar, okey, kemudian toilet simpan, okey, katil pun simpan kat dinding sebab kamu ada 1 juta untuk menghias bilik kamu yang kecil. Kan, berbanding bapa kamu 1 juta nak kena hias rumah yang besar. Itulah. Itulah. Yes, betul. Itulah perbandingan antara Malaysia dengan Singapura. Malaysia banyak pendapatan dia, tapi dia nak uruskan negara yang besar. Singapura, walaupun dia pendapatan banyak, tetapi dia nak uruskan negeri yang kecil. Jadi nak uruskan negeri kecil, dah tentulah macam-macam dia boleh buat. Betul tak? Setuju tak? Kan? Setuju kan? Jadi itu sebenarnya. Kan? So, jangan bandingkan negara kita dengan negara Malaysia. Sebenarnya perbandingan tu tak sesuai sebab apa? Kalau kita kaya sekalipun, kita kena ada menguruskan negara yang besar berbanding dengan Singapura. Singapura duit banyak macam mana pun dia uruskan negara yang kecil. Sebab tu dia boleh buat kemajuan yang macam-macam. Okay.
Baik. Baik, so cikgu, macam mana manusia boleh jadi kaya? Oh, susah sikit. Sebab manusia perlu masukkan dalam toaster, kemudian dia jadi roti, so baru letak kaya kat atas tu, so manusia baru boleh jadi kaya. Okey, baik. Okey. Okey, baik. Joke. Okey, joke. Okey. Okey, jangan kelentar cikgu. Joke. Okey. Baik, itu penaklukan. Okey, penaklukan. Okey. Kemudian yang kedua, bagaimana Melaka meluaskan jajahannya, iaitu dengan perkahwinan. Berkahwin boleh? Boleh. Iaitu perkahwinan berlaku antara Sultan Melaka dengan puteri diraja kerajaan lain. Contoh macam inilah. Sultan Melaka kahwin dengan puteri Majapahit. Jadi perkahwinan mengukuhkan lagi hubungan persahabatan, ya, dan kekeluargaan antara kerajaan Melaka dengan kerajaan lain. Ya, betul. Kena kahwin banyak lah. Kenalah kahwin banyak. Perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan puteri Majapahit iaitu Raden Galuh Cendera Kirana menyebabkan pengaruh Melaka semakin luas. Nampak? Okey, satu taklukan, satu perkahwinan, kemudian seterusnya iaitu naungan. Terdapat pemerintah kerajaan lain yang yang ini naungan beza sikit tau, iaitu ada kerajaan-kerajaan lain rela offer diri untuk duduk di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Offer diri. Yes, naungan tu maksudnya apa tahu? Dilindungi. Rela bernaung maknanya rela berlindung. Naungan tu perlindungan. Bermakna apa? Kesultanan Melayu Melaka akan melindungi kerajaan-kerajaan ini. Jadi kita lihat pemerintah kerajaan lain yang rela bernaung di bawah Kesultanan Melayu Melaka, dan kalau kita lihat raja yang berada di bawah naungan Melaka ini akan ditabalkan, dilantik oleh Sultan Melaka. So antara kerajaan yang rela berlindung di bawah Melaka adalah seperti Linggar, Patani dan juga Kedah. Jadi itulah sebenarnya kalau kita lihat di sini ilustrasi raja yang bernaung di bawah Kesultanan Melaka merafak sembah, maknanya meninggikan sembah kepada Sultan Melaka. Okey, baik. So kita lihat di sini, empayar ialah kawasan yang diperluaskan mengandungi kumpulan beberapa bangsa dan negara yang diletakkan di bawah penguasaan satu kuasa berdaulat. So berdasarkan tulisan Sulalatul Salatin, kawasan Inderagiri, Jambi, Tungkal dan Siantan adalah anugerah Betara Majapahit, maknanya anugerah pemerintah Majapahit kepada menantunya iaitu Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah, ya. Jadi itulah dia. So ingat bagaimana Melaka meluaskan jajahan dia, iaitu meluaskan kawasan dia, empayar dia, iaitu menerusi penaklukan, perkahwinan dan naungan. Ingat tu tiga penaklukan, perkahwinan dan naungan. Okey, baik, bagus. Okey. Kemudian kenapa pentingnya membentuk empayar ni? Kenapa penting sangat nak membentuk empayar yang luas-luas tu seperti Melaka ni? Sebab dari segi politik, ekonomi dan sosial. So ada tiga serta agama. Kita lihat dari sudut politik, Melaka dapat luaskan wilayah dan jajahan takluknya. So dengan itu dapat kukuhkan hubungan dengan kerajaan yang ditakluk. Maknanya ditakluk tu bukan take over tau. Tapi ditakluk tu bermakna pemerintah itu akan tunduk, patuh kepada Melaka. Jadi akan buat hubungan. Yes, okey. Dan ini akan dapat menyekat pengaruh kuasa serantau seperti Siam, Majapahit dan juga Pasai. Daripada segi ekonomi, bila buat empayar yang besar tu, Melaka akan menerima banyak hadiah. Hadiah dalam bentuk wang, emas, timah, bantuan ketenteraan, semua diterima. Serta mendapat, betul, melalui perang, mendapat bekalan seperti hasil pertanian, rempah ratus, biji timah untuk diperdagangkan di Melaka.
dan juga dapat menguasai perdagangan di Selat Melaka. Itu dari sudut ekonomi. Dari sudut sosial, berlakulah asimilasi budaya tempatan. Baik, asimilasi ni maksudnya adalah absorb, maknanya penyerapan. Budaya tempatan Melaka ni bercampur dengan budaya Arab, budaya India, budaya Cina dan juga alam Melayu. Ini menyebabkan wujudlah masyarakat majmuk. Maknanya masyarakat yang terdiri daripada pelbagai suku dan bangsa di Melaka. Sebab tu kalau kamu tengok di Melaka, kamu tahu tak di Melaka ada keturunan Serani. Serani tu adalah keturunan di antara orang Portugis kahwin dengan orang-orang tempatan. Jadilah suku kaum yang baru iaitu Serani. Kemudian ada yang Baba Nyonya di Melaka. Baba Nyonya Baba Nyonya di Melaka itu juga adalah satu suku dan bangsa yang baru apabila orang-orang Cina yang datang ke sini dia mengamalkan budaya orang Melayu. Jadilah Baba Nyonya. Yes. So itulah dia proses asimilasi. Ya, proses asimilasi ya. Makanan mereka sedap. Kau ingat makan je kau ya. Kemudian dari sudut agama, agama ini mendorong usaha penyebaran agama Islam dan agama Islam berkembang luas ke Pahang, Kelantan, Perak, Timur Sumatera dan juga Patani. Inilah dia. Okey, kalau kita lihat inilah dia peta keseluruhan Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Kalau kita lihat inilah dia. Okey. Besar ni. Macam besar Malaysia lah. Macam besar-besar Malaysia termasuk Patani di atas tu ya. Sampai di Jambi, di Indragiri. Islam masuk Melayu ikut mana? Okey. Islam sebenarnya datang ada 3 teori. Islam sama ada datang daripada tanah Arab, daripada India dan juga daripada China. Ya, ada 3 teori. Semua datang melalui perdagangan. Okey, semua datang melalui perdagangan. Kemudian pentadbiran empayar terdiri daripada pusat tiga pentadbiran ya. Sebab Melaka waktu ini dah terlalu besar. Bila terlalu besar, kalau kita lihat dia ada pentadbiran pusat iaitu di Melaka, pusat pemerintahan dan pentadbiran tu di Melaka yang terletaknya tempat raja bersemayam iaitu tempat raja tinggal. Dan raja akan dibantu oleh pembesar-pembesar pusat lah, pembesar berempat. Bendahara, temenggung, penghulu bendahari dan juga laksamana. Itu yang akan membantu raja di peringkat pusat. Di peringkat kawasan naungan ialah kawasan yang mengakui ketuanan Melaka dan akan menghantar ufti. Ufti ni maknanya macam yuran lah. Dia akan hantar yuran kepada Melaka sebab duduk di bawah naungan Melaka. So pemerintahan yang diketuai oleh pemerintahan negeri berkenaan dan dibantu oleh para pembesar tempatan. So pentadbiran seterusnya iaitu pentadbiran kawasan jajahan di mana pemerintahan diketuai oleh pemerintah yang dilantik oleh Sultan Melaka. Bukan. Ufti tu bukan gaji. Ufti tu sebenarnya adalah yuran. Fees is a fees lah. Is a fees daripada bayaran daripada sebuah negeri bayar kepada negara yang menjajah dia. Bayar kepada tu. Itu sebenarnya. Macam yuran. Yes. So perluasan empayar ini membolehkan Kesultanan Melaka menguasai politik dan ekonomi wilayahnya serta menyebarkan agama Islam. Hal ini mendorong Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai sebuah kerajaan yang kuat dan gemilang di alam Melayu. So kita patut berbanggalah dengan kejayaan dan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Baik. Ada soalan nak tanya? Berkaitan dengan kegemilangan dan kemantapan Empayar Melaka ini. Hebat tak hebatlah Melaka. So hebat tak hebatlah Melaka ni ya. Jadi itulah yang berlaku kepada Kesultanan Melayu Melaka. Baik. Ada soalan tadi, macam ada soalan tadi. Ada soalan ya. So baik.
Baik, sebelum tu, okey. Kita habis pukul 4. Okey, pukul 4. Tapi sebelum itu ya, cikgu nak sharekan dengan kamu bagaimana Hang Tuah, okey, Hang Tuah mendapat keris taming sari. Hang Tuah mendapat keris taming sari. Bagaimana ya? Jom kita akan lihat satu video berkaitan dengan keris taming sari. Right. Jom kita lihat. Nampaknya keris dia itu macam keris hikmat ya. Boleh jadi. Okey. Ada part tu. Nak tengok? Nampaknya keris dia itu macam keris hikmat ya. Boleh jadi juga. Aku sudah tidak bersenjata. Berikan kerisku itu. Nah, ambillah ini. Ya! Okey. Baik. So itu sebenarnya adalah salah satu scene daripada filem Hang Tuah, lakonan P. Ramlee. So yang Hang Tuah tu ialah P. Ramlee. Okey, dan kita tengok satu scene tu di mana sebenarnya pergaduhan antara dia dengan panglima tentera daripada Majapahit ya, iaitu yang bernama Taming Sari. Jadi apabila dia bergaduh tu, okey, dia bersilat tu semua, kemudian rupa-rupanya Taming Sari tu, okey, orang yang bernama Taming Sari tu kebal. Okey, kebal. Apabila Hang Tuah tikam, rupanya takluk. Kemudian apabila dia dapat rampas keris Taming Sari itu, maka barulah dia berjaya membunuh Taming Sari itu. Dan keris Taming Sari itu telah diserahkan kepada dan dihadiahkan kepada Hang Tuah. Okey, so itu sebenarnya cerita berkaitan keris Hang Tuah itu, iaitu keris Taming Sari. Ramai yang tanya, yes, zaman dulu pergaduhan adalah di antara sama ada anda cedera ataupun anda mati. Itu memang macam tu. Yes, fight to death. Itu memang macam tu dulu. Yes. Dan sebab itu kalau kamu lihat macam kita baru belajar tadi,
Kita belajar tentang hukum kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. Kamu tahu tak, kalau kamu melanggar mana-mana undang-undang dalam hukum kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka, hukuman dia adalah hukuman mati. Dia tak ada denda-denda, penjara-penjara, tak ada. Hukuman dia hukuman mati. Okay? Hukuman bunuh. Itu undang-undang hukum kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. So zaman dulu memang very strict. Memang mati terus. Salah, didapati bersalah, mati. Hukum bunuh. Jadi hal ini telah menyebabkan sekarang ni sebab kita ni kita ni mengikut kepada sistem pemerintahan barat di mana kena denda dulu, kemudian baru ada penjara lah apa semua kan. Malangnya sistem penjara dan juga denda tidak menyebabkan manusia itu menyesal akan kesilapan dia. Malah kadang-kadang dia orang buat balik. Jadi berbanding zaman dahulu, bila mereka tahu bahawa hukumannya adalah bunuh, maka mereka tak berani nak buat. Jadi itu kebaikan lah. Kenapa kena ikut orang barat? Kita telah dijajah oleh British sejak tahun 1778 lagi. So sampai sekarang. Jadi mau tak mau pengaruh undang-undang British telah terserap ke dalam undang-undang Malaysia. Itu sebenarnya. Kalau hukuman bunuh tu dijalankan sampai sekarang, pastinya orang takut untuk mencuri, takut untuk merompak, takut untuk melakukan kesalahan. Betul tak? Sebab apa? Ini kalau aku mencuri ni, kena tangkap ni, terus bunuh. Tak ada penjara-penjara. Tapi kalau orang lain kan, macam sekarang kan, bila melakukan jenayah, tak apa, penjara je, relax lah. Kalau kat penjara boleh makan free, apa semua free. Lepas tu nanti keluar buat lagi. Dari segi Islam dibenarkan ke? Well, sebenarnya daripada segi Islam kata apa? Patuh kepada pemerintah. Patuh kepada pemerintah. So kalau pemerintah amalkan benda tu, so kena buatlah. Baik. Yes. Dan Chris Taming Sari ada yang tanya. Chris Taming Sari ada lagi ke cikgu? Chris Taming Sari ada lagi. Ada lagi sampai sekarang. Iaitu Chris Taming Sari itu ada lagi, tetapi dia sekarang ini di bawah tangan, di dalam tangan Sultan Perak sekarang. Sultan Perak sekarang. Sultan Perak sekarang ada memegang pedang itu, Chris itu iaitu Chris Taming Sari. Chris Taming Sari masih ada sampai sekarang. So so itu yang berlakulah sebenarnya berkaitan dengan Melaka. Bagaimana? Interesting untuk Melaka ni? Interesting interesting jugalah sebenarnya kan. Yes, sebenarnya ianya adalah best gila. Banyak catatan-catatan tentang Melaka. Dan mungkin kamu pernah tengok kot tentang tentang bentuk bandar Melaka pada suatu ketika dahulu. Pernah tengok Melaka Melaka pada suatu ketika dahulu? Pernah tengok kan? Bandar Melaka tu macam mana sebenarnya dulu? So kita ada satu dalam bentuk 3D kalau kamu nak tengok. Dalam bentuk 3D 3D. So kalau kamu kita boleh tengok sekejap untuk tengok bandar Melaka sebenarnya macam mana. Kenapa no pula Monokuma? Kenapa pula kan? Kenapa Zafran? No, apa yang no? Diorang nak quizzes. Aduh, boleh sekejap lagi. Boleh insyaAllah sekejap lagi ya. Baik. No quizzes pula. No lah. Baik, jom kita tengok. Baik. Inilah dia Melaka. Kota Melaka.
Okey, ini adalah Istana Melaka Gambaran Istana Melaka. Okey. Kamu perhatikan ini di mana tahu? Kalau kamu perhatikan ini di Sungai Melaka di mana dia ada pintu gerbang dan juga dia ada dia punya tempat untuk ni cantik gila, serius cantik gila. Ada tempat laluan kapal. Tu yang atas bukit kiri tu istana. Yes. Did you promise yourself apa 2021 would dah ada be iklan. the year you'd be more productive? Get all your work and life Sorry. Okey, ini gambaran Bandar Melaka dengan perniagaan. Ada. Hang tu ada anak. Cantik. Ini kesibukan kesibukan Pelabuhan Melaka. Okey, so ini dia. Pelabuhan Melaka. Yes, ada rumah Pelabuhan Melaka Okey, so ini Melaka daripada pandangan laut. Nampak tak pandangan laut? Oh, cantik. Okey, ini daripada pandangan laut. Oh. Yeah. Istana Melaka. Yul, kenapa tak ada orang? Sebab nak tunjuk bandar, bukan nak tunjuk orang. Sebab tu tunjuk bangunan je. Oh, ini Istana Melaka dalam Istana Melaka. Wow. Soalnya
Masjid Agung. Iklan lagi. Wish. Balai Rong Seri dalam Istana Melaka ya. Wow. Cantiknya. Cantiknya. Juta berapa tingkat ni? Ada. Wish. Wow. Okey. So kita lihat dia punya Istana Melaka ya. Istana Melaka begitu besar sekali. Kemudian juga kalau kita lihat dengan penuh dengan ukiran-ukiran, dengan begitu banyak, besar gila, dengan wow. Itulah menunjukkan kegemilangan Melaka ya satu ketika dahulu. Jadi kalau kita lihat ianya telah menjadi satu yang ia menjadi satu yang kemegahan kita, dan itu sebenarnya kalau yang ramai yang tanya, cikgu macam mana dia orang buat? Sebenarnya zaman dahulu mereka menggunakannya dengan cara apa tahu? Iaitu menggunakan cara di mana sultan-sultan, para pembesar akan mengerahkan rakyat Melaka untuk sama-sama menyumbang datang ke bandar dan membina Istana Melaka. Maknanya Istana Melaka semua tu dibina oleh rakyat sendiri. Dan rakyat Melaka memiliki kemahiran pertukangan. Kemahiran ukiran yang sangat cantik. Sebab itu mereka boleh membuat istana sebesar itu ya. Ya, sangat bersatu padu. Dan rakyat, kamu satu lagi yang fakta yang paling menarik iaitu apa tahu? Mereka membuatnya tanpa menggunakan sebatang kayu, sebatang paku pun. Mereka pakai lubang dan selak-selak saja. Selak-selak saja, tak pakai paku. Pakai selak-selak saja. Dan sebesar itu. Yes.
Ya, jadi itulah kehebatatan. Selak tu apa? Selak tu macam sesuatu yang diletakkan begini, kemudian dibuatkan lubang untuk dia masukkan macam tu je. Kemudian dia akan ambil kayu lagi, dia masuk macam tu, kemudian dia selakkan begitu. Jadi dia akan lubang-lubangkan macam tu, selak-selak macam tu tanpa sebarang paku, itu akan menyebabkan sangat kukuh dia punya pembinaan itu, sangat-sangat kukuh. Boleh, memang boleh. Memang ada. Okey, kayu berkualiti tinggi. Kayu memang kayu jenis kayu jati semua. Okey. Ya, jadi itu yang kalau kita perhatikan paling penting rakyat Melaka, mereka membina Istana Melaka itu, mereka tak minta gaji. Mereka tak minta upah. Nampak? Mereka tak minta gaji, mereka tak minta upah rakyat. Ya, itulah dinamakan sistem kerah di mana mereka sanggup untuk menyumbang tenaga bagi membina istana itu tanpa sebarang bayaran. Mereka buat dengan rela hati. Itu dipanggil sistem kerah pada zaman dahulu. Sistem kerah pada zaman dahulu ya. Jadi sebab itu kalau kita lihat memang tak ada kren-kren tu. Memang tak ada kren-kren tu. Memang kalau kita lihat itulah bagaimana rakyat Melaka dulu boleh membina istana sebesar itu, menggunakan sistem kerah. Jadi kita harus mencontohi sebenarnya, kita harus mencontohi bagaimana semangat bersatu padu dan bekerjasama yang diamalkan oleh masyarakat pada Kesultanan Melayu Melaka dahulu ya. Nak buat tu memang lama. Memang lama, tetapi apabila ramai rakyat Melaka yang menyumbang tenaga, ianya menjadi cepatlah. Tapi tidak dipastikan, tidak dicatatkan berapa tahun ianya siap. Tetapi cikgu yakin dengan sumbangan ramai rakyat Melaka pada waktu itu, sudah tentu ianya akan dapat dipercepatkan. Yes. Yes. Ya, Melaka memang sangat pro. Sebenarnya Melaka memang sangat pro. Alright. Ada sebarang soalan. Ada ramai yang kat sini yang minta so macam mana nak tolong. Sebenarnya kalau kita lihat ramai yang minta quizzes. Sebenarnya yang minta quizzes, tetapi no quizzes pada hari ini. No quizzes pada hari ini kerana quizzes itu digantung. Digantung sehingga hujung bulan, di mana pada bulan Februari baru kita mulakan balik kuisis itu, kerana kita tidak mahu ada yang kita cuba untuk hentikan dulu kerana apa? Kerana banyak isu-isu yang berlaku dalam kuisis ya. Jadi sebab itu cikgu hold dulu. Soalan semua dah siap, tapi sebenarnya cikgu holdkan dulu. Sehingga isu-isu kamu ini semua selesai, barulah kita akan mulakan semula kuisis itu. Ya, ada soalan, silakan. Nak tanya apa-apa, silakan nak tanya. Ya. Cikgu. Ya. Melaka buka tahun bila cikgu? Melaka sebenarnya para meswara telah membuka Melaka pada tahun 1400. Ya, para meswara membuka Melaka pada tahun 1400. Kemudian Melaka dijajah oleh Portugis pada 1511. Bermakna 111 tahun. 111 tahunlah Melaka menjadi satu empayar yang besar. Jadi itu yang berlaku kepada Melaka. Dah buka dah. Okey, kasih cikgu. Okey, sama. Yes, soalan lain. Ya, silakan Aaron. Tahun bila Melaka menjadi semakin kecil. Apabila Melaka dijajah oleh Portugis dan kemudian apabila Melaka menjadi salah satu negeri-negeri selat, so kawasannya menjadi kecil. Macam sekarang lah. Ya. Apa punya soalan lazim. Ya. Dan sewaktu Melaka dijajah oleh Portugis ya, negeri yang besar yang kita tengok tadi tu, negeri-negeri yang besar tu semua telah masing-masing telah
telah berpecah belah. Ada yang menjadi negeri sendiri dan ada yang waktu itu Pahang beserta dengan Johor membentuk kerajaan yang baru iaitu Johor Riau. Okey, Johor Riau. Melaka sebenarnya besar sebab lebih walaupun dia adalah negeri yang nombor 2 terkecil di Malaysia lah. Nombor 2 terkecil di Malaysia. Okey, Melaka nombor 2 terkecil di Malaysia. Tapi still besar lagi lah sebenarnya. Siapa? Ada orang Melaka kat sini? Ada orang Melaka kat sini? Okey, ada? Okey, Alia ada orang Melaka kat sini. Okey, bagus. Rakyat boleh kahwin dengan anak raja ke? Oh, okey. Yes, rakyat boleh kahwin dengan anak raja. Boleh. Okey, rakyat boleh kahwin dengan anak raja. Boleh. Okey, cuma anak dia nanti, anak di antara anak raja tu dengan orang biasa tu, anak dia nanti tidak boleh menjadi sultan. Tak boleh menjadi sultan. Itu je. Itu je. Sebabnya kalau nak jadi sultan, raja itu mesti berkahwin dengan permaisuri iaitu juga keturunan raja. So baru anaknya itu boleh menjadi raja. Itu sebenarnya. Okey. Kalau kamu nak kahwin dengan anak raja boleh. Okey. Boleh, tapi anak kamu takkan jadi raja lah. Anak kamu takkan jadi pewaris tahta. Raja boleh kahwin 4 kan cikgu? Bukan saja raja, kamu pun boleh. Alah kamu ni kan. Bukan saja raja, kamu pun boleh. Kan? Tak ada masalah. Kan? Okey. Yes. Alamak, Nadine dah masuk. Baik. Nadine ni dia kalau tu kena jaga sikit sebab Nadine ni dia keturunan Datuk Bahaman ni. Tak pasal-pasal dia amuk satu Melaka nanti. Nadine. Okey. Okey. Yeah, okey. Kita ada keturunan pahlawan sini ya, iaitu Nadine ni sebenarnya adalah keturunan Tok Bahaman Datuk Bahaman, pahlawan Pahang. Datuk Bahaman ya, Nadine ni. Yes, betul, memang betul. Jadi memang hati-hati ya. Ini tak pasal-pasal ni cikgu tahu. Daing pun ada tak pasal-pasal ni orang pertama yang akan ditikam Zafran, Cristiano kena tikam ni dulu. Okey. Okey, so hati-hati ya. Okey. Okey, yeah. Okey. Tahu je cikgu. Alright. Okay guys. Okay. Itu sahaja pada hari ini. Terima kasih banyak untuk join kelas kita pada hari ini yang sangat menarik tentang Melaka. Kita akan sambung lagi tentang Melaka pada minggu hadapan. Take care guys. I love you all semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Yes. Thank you, Terima cikgu. kasih, cikgu. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Ambil. Bye. 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 Cikgu. Bye. Cikgu. Okay, bye. 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 Nah, ambil. Bye-bye banyak lagi. Nah, ambil. Bye. Assalamualaikum. Salam. Bye. Saya tak mau okey cikgu. Apa yang kau tak okey, Aaron? Tak adalah. Cikgu dulu